Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Mendaki bukit bersama Yazid hendak menjerat kancil dan rusa. Seronoknya belajar subjek fizik, ilmu tentang alam semesta. Jom kita belajar subjek fizik. Cikgu yakin dan percaya anda adalah yang terbaik apabila anda ingin dan terus belajar. Subjek fizik. Pada kali ini, jom kita belajar fizik bersama-sama dengan Cikgu Najwa. Okey, sebelum terus menonton video ini, sila subscribe Cikgu Najwa channel bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Perhatikan dunia di sekeliling kita. Perhatikan fenomena yang berlaku di alam sekeliling kita setiap hari. Pelbagai persoalan sentiasa bermain di dalam minda. Contohnya, mengapakah ada kejadian siang dan malam? Bagaimanakah lampu boleh menyala? Mengapakah telefon pintar kita boleh berfungsi tanpa penyambungan wayar? Semua pemerhatian dan fenomena tersebut telah menjadi satu kebiasaan kepada kita. Tetapi, pernahkah kita terfikir mengapa dan bagaimanakah fenomena di atas boleh terjadi? Sebenarnya kebanyakan fenomena ini dapat dijelaskan dengan ilmu fizik. Jadi, apakah fizik? Fizik adalah salah satu ilmu daripada cabang sains, iaitu cabang sains tulen yang terdiri daripada bidang matematik termasuk matematik tambahan, seterusnya fizik, kimia dan biologi. Okey, perkataan fizik asalnya dari mana? Istilah fizik berasal dari perkataan Yunani, iaitu fizikos yang bermaksud pengetahuan alam semesta. Okey, matlamat ilmu fizik adalah untuk menghuraikan kelakuan asas dan cara fungsi alam semesta. Okey, ilmu fizik ini sentiasa berusaha untuk memberikan penjelasan yang paling mudah bagi satu fenomena yang kompleks. Kajian fizik adalah untuk memahami bagaimana alam semesta berfungsi. Okey, pada amnya, fizik melibatkan kajian untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan seperti mengapa dan bagaimana. Okey, contohnya, mengapakah kita belajar fizik? Bagaimana kita belajar fizik? Apakah perbezaan di antara kedua-dua persoalan ini? Okey, persoalan mengapa adalah lebih sukar untuk dijawab kerana soalan ini memerlukan sebab dan pemikiran yang logik. Contohnya, mengapa air mengalir? Adalah lebih sukar dijawab berbanding dengan bagaimana air mengalir. Okey, jawapan bagi persoalan mengapa biasanya bermula dengan sebab atau kerana apa-apa kan? Persoalan bagaimana memerlukan huraian cara sesuatu fenomena berlaku. Okey, contohnya, bagaimana komputer berfungsi? Atau bagaimanakah televisyen mengeluarkan gambar yang boleh bergerak? Okey, jadi jawapan ini tidak bermula dengan sebab ataupun kerana. Okey, kita perlu huraikan dengan cara ataupun kaedah sesuatu peralatan itu berfungsi. Okey, manusia sentiasa ingin tahu tentang fenomena alam semula jadi dalam kehidupan seharian. Sejak dahulu lagi,
manusia mempunyai perasaan ingin tahu tentang keajaiban alam sekitar. Mereka juga ingin tahu bagaimana sesuatu alat berfungsi. Contoh sikap ingin tahu adalah seperti persoalan, bagaimanakah pelangi terbentuk? Seterusnya mungkin, mengapakah buah apel gugur dan jatuh ke permukaan bumi? Mungkin juga persoalan, bagaimanakah mentol yang telah dihidupkan boleh memancarkan cahaya? Okey, seterusnya. Mengapakah kita sukar berjalan di atas lantai yang licin? Mungkin juga seterusnya. Mengapakah bunyi petir kedengaran selepas cahaya kilat kelihatan? Ataupun bagaimanakah kapal terbang yang berat boleh terbang di udara? Kebanyakan fenomena alam semula jadi dalam kehidupan seharian manusia boleh diterangkan dengan konsep fizik. Contohnya, kita tidak dapat melihat objek di belakang dinding kerana cahaya hanya merambat dalam garis lurus. Seterusnya, daun kelihatan hijau kerana permukaan daun memantulkan cahaya hijau. Seterusnya, pembesar suara boleh menghasilkan bunyi kerana pembesar suara boleh mengubahkan isyarat elektrik kepada gelombang bunyi. Secara umumnya, kajian fizik melibatkan kajian tentang alam sekeliling dan juga sifat fizikal alam. Skop kajian alam sekeliling berkaitan dengan fenomena alam dan juga bagaimana sesuatu alat berfungsi. Seterusnya, sifat fizikal alam, apa yang dilihat dan juga apa yang diperhatikan oleh mata kita. Ilmu fizik merupakan satu bidang keilmuan hasil daripada usaha manusia untuk mencari penerangan yang rasional tentang sifat-sifat jirim, tenaga dan fenomena alam semula jadi. Melalui fizik, kita cuba memahami fenomena fizikal dalam perkara terkecil seperti atom sehinggalah perkara terbesar seperti planet dalam sistem suria. Fizik merupakan satu mata pelajaran yang mempesonakan dan memberi ganjaran yang tidak terhingga kepada sesiapa yang berani menghadapi cabaran intelektual. Fizik juga meninggikan pemahaman kita terhadap disiplin sains yang lain seperti kimia, biologi, astronomi, sains perubatan, sains pertanian dan juga sains alam sekitar. Kesemua bidang ini amat penting kepada sebahagian organisma hidup di bumi. Kita lihat bidang fizik. Fizik merangkumi pelbagai ilmu pengetahuan yang memberi jawapan tentang kejadian fenomena alam semula jadi. Seterusnya, ilmu fizik yang pelbagai diagihkan ke dalam beberapa bidang ilmu untuk memudahkan penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan logik. Seterusnya, pengelasan dilakukan dengan memerhati persamaan, perbezaan dan juga hubungan di antara fenomena. Fizik merupakan bidang yang melibatkan hampir semua aspek semula jadi. Oleh itu, fizik adalah sains asas yang menembusi semua aspek sains, kejuruteraan dan teknologi. Menyatakannya secara tepat apakah fizik adalah satu perkara yang tidak mudah kerana lingkungannya terlalu luas dan sentiasa berkembang. Kita lihat satu peta konsep yang menunjukkan bidang fizik yang biasanya dipelajari dalam peringkat menengah atas.
Okey, contohnya pengelasan bidang fizik yang dipelajari adalah fizik atom, mekanik, haba, gelombang, cahaya, optik, elektrik, okey, kemagnetan, elektronik dan radioaktif. Okey, sekarang kita lihat konsep fizik. Fizik merupakan ilmu sains yang paling asas. Ilmu fizik digunakan oleh para saintis untuk tujuan penyelidikan dan kajian bagi menerbitkan hukum-hukum fizik yang baru. Hukum-hukum fizik adalah berdasarkan eksperimen. Tekaan atau idea intuitif tidak boleh dijadikan hukum tanpa ditentusahkan melalui eksperimen. Bidang fizik melibatkan pemerhatian yang teliti termasuk pengukuran yang tepat. Seorang ahli fizik akan membuat pemerhatian ke atas fenomena alam semula jadi dan berusaha untuk mengemukakan teori-teori fizik bagi menjelaskan kejadian fenomena tersebut. Teori fizik yang dikemukakan akan ditentukan kesahihannya melalui eksperimen. Daripada keputusan dan pemerhatian eksperimen, ahli fizik akan membuat kesimpulan sama ada teorinya adalah benar atau perlu diperbaiki. Ahli fizik juga sentiasa membina model-model fizik yang mudah untuk mewakili sesuatu fenomena atau kelakuan. Model fizik adalah satu penghuraian yang ideal tentang suatu fenomena semula jadi atau sistem fizik yang memudahkan kita memahami kelakuannya. Sehingga kini, banyak teori fizik telah dibuktikan benar oleh ahli-ahli fizik dan banyak fenomena alam semula jadi telah dijelaskan. Ini seterusnya memperkembangkan ilmu sains dan teknologi untuk generasi masa hadapan. Apakah kepentingan ilmu fizik sebenarnya? Dengan ilmu fizik, manusia dapat menguruskan alam ini dengan lebih bijaksana serta memungkinkan penciptaan teknologi masa kini yang semakin canggih untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Okey, ilmu pengetahuan fizik sentiasa berkembang dengan penemuan-penemuan baru. Kemahiran penyelidikan manusia dalam pelbagai bidang fizik pula semakin giat dan maju. Antara bidang fizik termasuklah fizik nuklear, fizik plasma, biofizik, fizik angkasa lepas, geofizik, fizik astro, elektronik dan komputer. Justru itu, manusia dapat mereka bina benda baru dan menyelesaikan masalah alam dan membolehkan kita menikmati kehidupan yang lebih selesa. Okey, terdapat pelbagai penemuan dan sumbangan utama fizik kepada kehidupan seharian manusia dalam masa 150 tahun kebelakangan ini. Okey, contohnya terdapat penemuan elektron oleh seorang saintis fizik yang mengatakan bahawa elektron adalah jasad yang bercas negatif. Seterusnya, penemuan keradioaktifan, penemuan tenaga kuantum dari jasad yang panas dan sebagainya. Okey, terdapat juga para saintis fizik yang mencipta pelbagai alat, pelbagai mesin, contohnya sistem radio, TV, telefon, pelbagai enjin kenderaan, sistem radar, penemuan cahaya laser, penciptaan gentian optik dan seumpamanya. Seterusnya, terdapat juga ahli-ahli saintis yang mengemukakan, saintis-saintis fizik yang mengemukakan pelbagai teori. Contohnya di sini, teori khas relativiti dan teori kemagnetan. Selanjutnya kepada penciptaan alat yang lebih canggih, yang lebih jauh iaitu satelit. Contohnya di Malaysia ada satelit Miasat dan juga Tiongsat yang sekarang ini sangat-sangat berguna untuk kita dalam bidang komunikasi, bidang pendidikan, ketenteraan dan sebagainya. Seterusnya fizik juga menyumbang kepada jarak yang lebih jauh.
iaitu ke angkasa lepas untuk penerokaan planet, bulan, bintang dan seumpamanya. Jadi di sini fizik adalah satu bidang pengetahuan yang tersusun tertib hasil daripada pemerhatian dan eksperimen yang berulang yang memberi penerangan yang rasional tentang sifat jirim, tenaga dan fenomena alam semula jadi. Jadi di sini penyelidikan tentang fenomena alam telah mendorong manusia mencipta pelbagai bahan dan alat yang baru untuk meningkatkan keselesaan kehidupan seharian kita semua. Apakah kaedah untuk mengkaji fizik? Dalam proses menyelidik dan menganalisis fizik, kemahiran saintifik diperlukan. Kemahiran saintifik adalah satu kemahiran yang penting dalam mengkaji dan memahami fenomena alam semula jadi, mencari jawapan kepada sesuatu masalah serta membuat keputusan secara sistematik dan logik. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains adalah kemahiran dalam pengajian fizik. Manakala kemahiran manipulatif adalah kemahiran psikomotor yang menggunakan tangan secara cekap dan berkesan. Kita lihat kepada kemahiran proses sains. Ianya terdiri daripada kemahiran memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, membuat perhubungan di antara ruang dengan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan juga mengeksperimen. Seterusnya, kemahiran manipulatif pula adalah kemahiran dalam menggunakan dan mengendalikan, menyimpan dan membersihkan alat radas makmal dengan cara yang betul dan juga selamat. Seterusnya, kemahiran menggunakan teknik yang sesuai untuk merekod pemerhatian sama ada merekod pemerhatian di dalam jadual, graf dan sebagainya. Selanjutnya, kemahiran dalam melakar spesimen, melukis alat dan juga radas ataupun bahan eksperimen yang tepat dan betul. Jadi kemahiran ini adalah penting untuk mendapatkan keputusan eksperimen yang sistematik dan logik. Untuk berjaya dalam sesuatu bidang yang dikaji, ahli-ahli sains hendaklah mempunyai dan mengamalkan sikap saintifik. Contoh sikap saintifik iaitu minat dan sifat ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah, sistematik dan yakin serta bekerjasama. Di sini kita perlu sedia mendengar dan menerima pandangan ataupun pendapat ataupun teguran daripada orang lain. Kita juga perlu sentiasa bersedia memberi pandangan. Seterusnya, tabah dalam mengulangi eksperimen untuk menyelesaikan masalah dalam segala aktiviti dan tugasan. Seterusnya, kita perlu menjalankan eksperimen secara tertib dan teratur serta boleh menyampaikan ataupun menjelaskan apa yang kita lakukan. Dan seterusnya, bekerjasama iaitu bersama-sama menjalankan aktiviti dan tidak mementingkan diri sendiri. Seterusnya, kaedah saintifik dimulai dengan persoalan. Pelbagai persoalan berlegar dalam minda kita apabila kita melihat fenomena alam di sekeliling kita. Jadi di sini perlu kita tentukan apa yang ingin diketahui. Apa yang ingin tahu. Seterusnya, lakukan penyelidikan, reka bentuk ujian dengan menentukan dan mentakrifkan pemboleh ubah. Dan pertamanya kita nyatakan hipotesis. Seterusnya,
Ujian dipilih, iaitu pilih sampel untuk membuat kajian. Okay. Tentukan bagaimana pembuali ubah terlibat, dikawal dan juga diukur. Okay. Jalankan eksperimen, buat pemerhatian, catat keputusan. Seterusnya, kita analisis data dengan menggunakan graf, jadual, carta dan sebagainya. Okay. Dan juga lakukan pengiraan yang diperlukan. Okey, seterusnya kita buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian tadi. Okey, kita buat inference daripada data dan pemerhatian. Bentuk kesimpulan mengenai hipotesis asal dan kenal pasti had dan juga punca ralat yang mungkin timbul dalam kajian yang kita buat. Seterusnya, tafsir semula soalan asal, adakah ia menjawab persoalan tadi. Okey, begitulah seterusnya. Kaedah ini yang dimulai dengan persoalan, ujian, analisis, kesimpulan dan terus berlegar dalam kaedah ini untuk menyelesaikan sesuatu fenomena ataupun menerangkan kejadian dan sebagainya dalam kajian fizik. Okey, secara ringkasnya, sikap saintifik merangkumi aspek emosi dan juga aspek intelek. Aspek emosi menentukan kesediaan mental kita untuk menjalankan aktiviti saintifik yang penuh cabaran. Aspek intelek pula mempengaruhi kita membuat keputusan mengikut keutamaan. Seterusnya, kaedah saintifik. Okey. Bagi ahli fizik, membina hipotesis untuk cuba menerangkan fenomena alam. Hipotesis yang disokong melalui eksperimen dikenali sebagai hukum atau prinsip. Okey, sekiranya terdapat mana-mana dapatan eksperimen yang bercanggah dengan hukum atau prinsip, maka hukum atau prinsip berkenaan mesti ditolak atau diubah suai. Okey, last but not least, kerjaya berkaitan fizik. Terdapat banyak bidang dan kerjaya yang berkaitan dengan bidang fizik. Lebih kurang 80% dalam bidang kejuruteraan berkaitan dengan fizik. Okey, hampir semua industri seperti pembuatan dan juga perkilangan mengaplikasikan konsep fizik dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Okey, contohnya bidang dan juga kerjaya fizik adalah seperti dalam bidang kejuruteraan. Okey, dalam bidang kejuruteraan contohnya kejuruteraan elektrik, mekanikal, komputer, kejuruteraan awam, kimia, alam sekitar dan juga peralatan. Okey, yang kedua berkaitan dengan sains komputer. Contohnya dalam mereka grafi ataupun mereka perisian, peranti perisian, membuat model, kecerdasan buatan, pemprosesan data, programming dan juga permainan komputer. Okey, yang ketiga iaitu dalam bidang industri. Contohnya industri pembinaan, industri makanan, industri kimia, angkasa lepas, kejuruteraan, pertanian, tenaga, bahan api, tekstil dan juga pakaian, semikonduktor, industri pengangkutan, komputer elektrik, teknologi dan juga industri bahan. Okay. Seterusnya, dalam bidang telekomunikasi. Okay. Bidang komunikasi contohnya telekomunikasi, TV, analisis imej, perakaman video, fotografi dan juga teknologi laser. Seterusnya, bidang perubatan juga berkaitan dengan bidang fizik. Contohnya dalam penggambaran resonans magnetik, perlindungan sinaran, perubatan nuklear dan juga peralatan diagnostik. Seterusnya, bidang sains alam sekitar. Contohnya dalam kawalan bunyi, kawalan pencemaran, pemeliharaan, perlindungan sinaran dan juga pemantauan alam sekitar. Selanjutnya, dalam penyelidikan asas, contohnya di universiti, sekolah teknikal, di makmal kebangsaan, makmal swasta dan juga penyelidikan asas dalam industri.
Seterusnya, sains angkasa lepas. Dalam bidang astronomi, teknologi angkasa lepas, geofizik, geologi, sains atmosfera, tenaga dan juga sains lautan. Tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan. Contohnya pendidikan di kolej, universiti, teknologi teknikal di sekolah rendah dan sekarang di sekolah menengah. Seterusnya dalam bidang perundingan industri, kerajaan dan juga pertahanan. Seterusnya dalam bidang penerbitan untuk menerbitkan buku teknikal, majalah dan juga perisian. Dan yang terakhir dalam bidang bukan teknikal seperti contohnya undang-undang, pentadbiran, perniagaan, kewartawanan, muzium, sukan, perakaunan, pemasaran, seni dan sains komunikasi. Pendek kata banyak bidang yang berkaitan dengan kerjaya berkaitan dengan bidang fizik. Okey, kita santai-santai seketika. Jangan stres-stres. Kita lihat fenomena fizik di sekeliling kita. Okey, kita layan seketika video TikTok yang Cikgu bina. Jom. Epitra Tambah Remix. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu. Fizik dan kehidupan kita berpisah tiada. Pelbagai fenomena alam yang di sekeliling kita boleh diterangkan dengan prinsip konsep hukum fizik. Contohnya satu eksperimen ringkas. Yang simple ini cikgu ambil. Kita lihat eksperimen ni. Eksperimen apa ni ya? Ya, eksperimen bandul ringkas. Walaupun ianya ringkas tapi ianya cukup bermakna kepada kita. Kerana kehidupan kita seperti ayunan bandul. Kenapa cikgu katakan sedemikian? Ianya boleh dikaitkan dengan kehidupan kita kerana apabila ada ayunan bandul ke hadapan, akan ada ayunan bandul ke belakang. Jika kita ayunkan sedikit bandul ke hadapan, akan ada ayunan yang sedikit ke belakang. Tetapi jika kita ayunkan bandul tu ke hadapan dengan banyak, maka akan ada ayunan bandul ke belakang yang besar. Jadi, apakah sebenarnya maksud tersebut? Semakin bertambah usaha dan ikhtiar kita, semakin bertambah kejayaan dan kecemerlangan kita. Jadi, untuk dapatkan kejayaan yang besar, maka usaha kita perlu juga besar. Kerana apabila usaha yang kecil ini akan menghasilkan kejayaan yang kecil saja. Tetapi apabila kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, ianya akan menghasilkan kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan kita. Inilah sebagai satu analogi ataupun perumpamaan yang kita boleh lihat kita sebagai ahli fizik yang berkaitan dengan kita dan alam sekeliling untuk memotivasikan kita sebagai pelajar dan juga pendidik fizik untuk kehidupan dalam dunia fizik. Sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Seronok kan belajar fizik? Anda sememangnya pelajar fizik yang cemerlang.
Okey, terima kasih kerana menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Okey, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.